Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perbincangan kita pada malam ini ialah tentang Rosli Dobi, satu orang tokoh mujahidin syuhada daripada bumi Borneo. Kita nak menceritakan dalam tempoh 1 jam ini bagaimana perjuangan yang dibuat oleh Allahyarham, apakah yang ditempuhi oleh mereka, apakah itu rukun 13 dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincang pada malam ini, insyaAllah. Malam ini mungkin tak panjang, mungkin dalam 1 jam kita akan rumuskan, insyaAllah. Saya yakin dan percaya ramai dalam kalangan yang menonton ini dah mengetahui cerita sebenar cerita ini. Boleh cakap, tapi sengaja kita ulang balik agar kita minda kita sentiasa refresh untuk mengenang tokoh-tokoh pejuang era dahulu, insyaAllah. So kita nak mulakan mengenai tentang kisah Rosli Dobi dan Sarawak. Sarawak adalah satu bumi yang cukup subur, yang cukup mewah, yang cukup luas dan cukup kaya dengan hasil hutan dan kaya dengan pelbagai sumber. Kalau dalam ni ada orang Sarawak boleh sahkan kepada kita kekayaan yang ada pada negeri Sarawak sangat banyak dan subur negeri itu. Besar Sarawak, tuan-tuan pun tahulah kalau diukur hujung ke hujung, hampir menyamai semenanjung. Sarawak adalah sebuah negeri yang pada peringkat asalnya tanahnya itu adalah milik Kesultanan Brunei. Dan tanah di Sarawak itu diamanahkan oleh, tak silap saya, nama Datuk Patinggi Ali. Kemudian berlaku beberapa krisis yang akhirnya menyebabkan Sarawak itu telah diserahkan kepada satu orang keluarga. Saya dah bagi bahasa mudahnya begitu. Satu keluarga Brooke yang menjadi raja di Sarawak. James Brooke yang mula memerintah Sarawak, yang menjadi raja di Sarawak pada tahun 1841. Legacy James Brooke, keluarga Brooke. Dia bukan sebagai sebuah kerajaan British, tetapi dia milik satu keluarga. So Brooke ini dia bukan satu orang resident British, dia bukan satu orang governor, dia Raja Brooke. So kalau orang buat teka-teki raja mana di negara Melayu ni yang bukan Melayu, ialah Raja Brooke yang mula memerintah Sarawak dalam tahun 1841. Kita nak katakan Brooke itu terlalu baik, tidaklah. Namun pemerintahan Brooke itu adalah kerana Sarawak itu merupakan negeri dia dan dia merupakan seorang raja kepada negeri Sarawak itu, meskipun dia bukan Melayu. Nak kita tak ada penindasan tu, saya tak pastilah sebab saya bukan orang Sarawak, tapi sekadar bacaan saya dalam rujukan ilmiah, penindasan itu dalam pemerintahan apa pun ada, keadilan itu dalam pemerintahan apa pun ada, dan kezaliman itu dalam pemerintahan apa pun ada. Bagaimana kita melihat dimensi pemerintahan tersebut? Kadang-kadang pemerintahan yang adil itu dilihat adil oleh setengah pihak dan dilihat zalim oleh setengah pihak. Keputusan mahkamah juga begitu. Kadang-kadang keputusannya itu dilihat sebagai, bila mana memihak kepada kita, kita akan merasakan mahkamah ini yang terbaik. Tetapi bila mana tidak memihak kepada kita, kita akan merasakan mahkamah ini yang terjahat. Begitulah asam garam kehidupan manusia. Bukan semua benda akan berpihak kepada kita setiap masa. Ada kalanya kita menang berada di pihak kita dan kadang-kadang kita terpaksa menanggung kekalahan dan perasaan marah. Baik. So pemerintahan Brooke berlangsung. Selepas Brooke, James Brooke maksud saya, turun kepada anak dia iaitu Charles Brooke. Charles Brooke menyambung pemerintahan. Lepas pada tu dia pergi kepada seorang lagi cucu iaitu Charles Vinnie Brooke. Semasa era itu Charles Vinnie Brooke ni dia sudah rasa macam dia dah tak minat nak mentadbir Sarawak. Bagi dia macam tak berapa nak untung, dan dia pula lebih kepada rindu kepada kampung halaman. Dia pula semangat patriotik pentadbiran dan pemerintahan itu tidak ada pada beliau. Lebih kepada tak nak kekayaan. Kalau tuan-tuan ingat ada satu filem lakonan Denzel Washington yang mana dia jadi pilot yang mabuk tu, yang dia menterbalikkan kapal terbang, kemudian kapal terbang tu terhempas. Owner syarikat kapal terbang tu kan dia katakan, saya tak kisahlah, saya pun tak minat dah kapal terbang ni, saya lebih minat rugby. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah Charles Vinnie Brooke ni. Dia bagi dia, aku dah tak minat nak pemerintahan apa ni. Tok Wan aku dengan ayah aku dulu ni lah, dia buat patriotik lebih, dia buat merintah pula, aku nak balik rumah. Begitulah saya bagi bahasa paling mudah ni. Jadi tuan-tuan, Charles Vinnie Brooke ni pada peringkat asalnya sudah ada kesatuan dalam kalangan, pemahaman dalam kalangan masyarakat tempatan dan juga keluarga Brooke ini bahawasanya dalam tahun 1941 Sarawak akan kembali diserahkan kepada masyarakat setempat, pimpinan kerajaan tempatan.
So, masyarakat telah bersedia ke arah itu. Satu persetujuan bersama. Ketika era itu British telah masuk ke Semenanjung dan sebagainya, tuan-tuan pun sedia maklum apa yang British buat dengan kemasukan residen mereka, dengan kemasukan penasihat mereka, dengan kemasukan mereka punya governor dan sebagainya. Dia tidak berlaku di Sarawak sebab Sarawak ni di pemerintahan beraja, bro. Dia tak seperti mana situasi Semenanjung ni, dia tak berlaku di Sarawak. Okey. Bukan kita nak kata bro itu baik, tetapi dia bukan atas dasar koloni, dia bukan pemerintahan penjajahan sesebuah negara, dia milik satu orang keluarga, legacy. Jadi nak kata terlalu zalim tidak, nak kata baik sangat pun tidak. Yang kita tak boleh kata baik lah sebab dia bukan orang Melayu, dia bukan orang Sarawak asal, dia bukan pribumi, dia orang luar. Tetapi it's okay lah, at least masyarakat boleh berkehidupan, boleh berkesekolah, boleh bersosial dan sebagainya. Dan sudah ada persetujuan itu untuk penyerahan kepada masyarakat tempatan dalam tahun 1941. Namun malangnya bila sampai kepada era Charles Vandenbroek, dia merasakan kalau aku menyerahkan semula kepada masyarakat tempatan, aku tak boleh apa pun. Tak cukup kekayaan yang kami korek selama ni daripada muka bumi Sarawak. Jadi Charles Vandenbroek merasakan ketika mana British menawarkan kepada keluarga Broek ataupun kepada Charles Vandenbroek ni khususnya, iaitu British akan membeli Sarawak daripada keluarga Broek dengan membayar dengan jumlah yang agak mahal, jutaan dolar, jutaan pound masa tu, untuk membeli Sarawak daripada Charles Vandenbroek. Maka dia merasakan ini satu tawaran yang dia tak boleh tolak. Bayangkan orang putih negotiate jual beli sesama orang putih tanah orang Melayu ataupun tanah pribumi Sarawak. Itu satu perkara yang masyarakat tak boleh terima. Bukan kita nak katakan masyarakat Sarawak itu menyokong Broek, tidak. Tetapi at least setidak-tidaknya kita itu bukan dijajah oleh orang putih. At least orang putih itu jadi raja dan merintah, dia rasa kebertanggungjawaban dia. Berbeza dengan bila mana dijanjikan, ada satu perjanjian untuk diserahkan kepada British, maka bangkit kemarahan. Bukan saja kemarahan itu wujud dalam kalangan orang Melayu, dia juga wujud dalam kalangan pribumi, dan dia juga wujud dalam kalangan orang putih. Antara orang putih yang marah adalah Anthony Broek. Sebab apa Anthony Broek ni marah? Anthony Broek ni dia merasakan Anthony Broek ni adalah bakal raja. Bila pak saudara dia Charles Vandenbroek ni mati nanti, dia lah akan nak jadi Raja Sarawak. Malangnya bila mana bapa saudara dia ni nak jual Sarawak kepada British, so tak ada lah ruang dia. Dia tak boleh jadi raja lagi. Maka dia antara orang yang memimpin kekuatan untuk, bukanlah memimpin, dia antara orang yang menyokong untuk gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British. Begitu. Bahkan British sebelum mengambil alih Sarawak, mereka mengambil alih Sarawak dalam tahun 1946. Ketika itu kerajaan British telah hantar satu majlis penyiasatan macam itulah, yang turun ke kampung-kampung di Sarawak untuk menyiasat sejauh mana penerimaan orang-orang Sarawak bila mana British nak ambil budak Sarawak. Itu memang sikap British lah. Mereka akan buat kajian. Macam kita lah, ada Suruhanjaya Raid, Suruhanjaya Kobot dan sebagainya kan. Kemudian diadakan mesyuarat dalam kalangan pemimpin-pemimpin tempatan yang bertindak sebagai kerajaan Broek. Ketika itu dalam undian itu 19 daripada wakil rakyat boleh dikatakan menyokong agar Sarawak diserahkan kepada British. 6 lah yang menentang. Dalam yang menentang itu termasuk ada 2-3 orang putih. Dan dalam yang menyokong itu termasuk juga orang Melayu. Kita jangan katakan orang Melayu semuanya anti, tidak. Ramai juga orang Melayu yang menyokong agar Sarawak diserahkan kepada kerajaan British. Itu faktanya. Okay, sekali kita akan cerita episod kesedihan tentang selepas pembunuhan Rosely Dobi, apa yang berlaku dalam kalangan orang Melayu di Sarawak. Baik, Rosely Dobi, satu orang anak muda yang berpendidikan agama. Ayah beliau adalah keturunan daripada Indonesia, keturunan Raden. Dengan nama penuhnya Dobi bin Buang. Ibu beliau ialah orang Sarawak yang bernama Habibah binti Lumit. Ketika mana keturunan daripada Indonesia ini, keturunan Raden, keturunan ulama-ulama ni datang ke Sarawak, ayah dia lah Dobi bin Buang, menikahi satu orang perempuan daripada suku Melanau, tak silap saya, yang disebut dengan nama Habibah binti Lumit ini. Mereka dapat 3 orang anak. Yang pertama bernama Fatimah, yang kedua bernama Rosely, dan yang ketiga bernama Aini. Aini itu adalah lelaki. Walaupun namanya Aini, tapi namanya adalah Aini. Dia lelaki. Rosely Dobi ni kalau kita nak katakan dia datang daripada keluarga yang susah pun tidak juga. Dia datang daripada keluarga yang senang pun tidak juga. Dia keluarga yang sederhana.
Dia keluarga yang sederhana. Sebab zaman itu bila kita baca surat-surat Rosli Dobi itu, bila dia pesan kepada mak dia tentang suruh jaga bilik-bilik dia, semua tu bermaksud Rosli Dobi ni dia ada ruangan penulisan dia sendiri, dia ada macam bilik dia sendiri. So bermaksud untuk zaman itu tu 1940-an sudah ada keluarga yang anak-anak dia tu ada bilik sendiri. Bermaksud bukanlah keluarga yang susah sangat. Tapi bukanlah keluarga yang terlalu kaya. Tetapi yang faktanya ialah keluarga Rosli Dobi sangat kuat agama. Keturunan ayah dia tu keturunan Raden ni, Buang bin Lamid dah ke atas tu, bila kita baca dalam jalur keturunan di atas-atas tu saya jumpa lah, tapi saya tak hafal lah. Raden-raden bawa ke atas ni dia keturunan-keturunan ulama. So mereka datang berniaga dan datang menyebarkan Islam ke bumi Sarawak dan sebagainya. Akhirnya turun-turun dan menikah dengan orang tempatan. Macam tu lah. Tapi poin saya adalah Rosli Dobi adalah orang yang mempunyai latar pendidikan agama yang sangat tinggi. Bukanlah sangat tinggi. Kesedaran agama itu kuat. Dan boleh saya katakan tinggi, walaupun dia bukan terlalu tinggi, tetapi dia tinggi bila dibandingkan dengan persekitaran orang Sarawak yang lain ketika itu, era itu. Itu maksud saya. Dan Rosli Dobi ni, dia adalah satu orang budak muda yang mempunyai kemahiran dan kejeniusan yang sangat tinggi. Saya akan buktikan. Rosli Dobi pada waktu siangnya dia pada waktu paginya dia bersekolah seperti anak-anak lain. Dia bersekolah, dia belajar di sekolah orang putih. Saya lupa nama, tapi sekolah. Pada waktu petangnya ataupun petang sikit tengah harinya dia menjadi seorang guru di sekolah kebahasaan rakyat Sibu. Ternyata dia macam ni tuan-tuan. British mula masuk dan mengambil alih pentadbiran di Sarawak dalam tahun 1946. Dan bila British masuk, apa yang British bawa, wacana yang dibawa oleh British tak sama macam legasi keluarga Brooke buat selama ni. Sebab Brooke, bila mana dia mentadbir Sarawak, dia mentadbir sebagai sebuah negara dia. Kebertanggungjawab dia. Berbeza dengan British, bila dia meletakkan Sarawak itu hanya sebagai dia punya koloni, sebagai dia punya crown colony, ataupun penjajahan mahkota, ataupun negeri yang dijajah lah, tanah jajahan mahkota, macam tu. Jadi berbeza layanan itu. Bila orang putih masuk dengan lagaknya dan sombongnya, berbeza dengan pemerintahan sebelum ini. Sebelum ini bro, dia keluarga orang putih tetapi pegawai-pegawai dia tu Melayu. Sebab dia sebagai keluarga, dia bukan penjajah, dia sebagai satu orang raja. Yalah kalau berdasarkan penafsiran kita kepada penjajah tu macam mana lah. Tetapi saya nak membezakan kenapa tidak wujud penentangan yang hebat sewaktu Brooke dulu, tetapi ketika British masuk berlaku penentangan ini kerana bila British masuk dia mula mencampuri urusan orang Islam. Dia mula mencampuri urusan orang Melayu. Dia mula memasuki kawasan-kawasan orang asli dan mula campur aduk. Ini perangai orang putih. Dia suka kalut. Dia mula nak buat perubahan, dia mula nak menentukan cukai itu dan cukai ini, dan selama ini orang-orang hutan di Sarawak itu, orang asli, orang tempatan di Sarawak itu bebas untuk memungut hasil hutan. Kali ini bila British masuk mula meletakkan cukai, perlu bayaran itu, perlu bayaran ini. Contohlah ni contoh. Okay. Teruk kena. Maka masyarakat mula merasakan ini sudah melampau. Apatah lagi bila dia menyentuh semangat sentimen Islam, dia menyentuh semangat orang Melayu dan penduduk tempatan, peribumi tempatan. Kenapa saya katakan demikian? Kerana sebelumnya penentangan itu tidak nampak sangat. Okay? Ketidakpuasan hati itu biasa manusia. Tetapi penentangan yang bersifat gerakan itu dia mula membentuk dan menyubur pasca 1946. Saya buktikan. Pada tahun 1947, ramai orang-orang Melayu yang jadi cikgu berhenti kerja kerana mereka menentang Circular Number 9. Mereka tak boleh terlibat dalam gerakan-gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British ni. Maka orang Melayu, guru-guru pada masa tu mula merasakan macam perjuangan mereka. Guru-guru pada masa tu mereka penuh dengan patriotisme, penuh dengan semangat perjuangan. Tak pedulilah, aku nak tuntut kemerdekaan Sarawak ini. Jadi aku tak berjuang juga. Masa tu guru-guru tidak ada masa nak main TikTok ni. Masa tu. Tapi dia pun berhenti. Berhenti pun tak apa. Jadi Rosli Dobi, pemuda yang ketika itu dalam usianya 15 tahun, dia sudah mula menjadi cikgu. Dia mengajar di sekolah kebahasaan rakyat Sibu. Sekolah rakyat Sibu di Sarawak. Maknanya pagi dia balik sekolah, petang dia pergi mengajar budak-budak pula. Dia sudah jadi cikgu dalam usia dah 15 tahun. Itu Rosli Dobi. Dan tak cukup dengan itu, tuan-tuan, budak muda yang berusia 15 tahun ini, 14 tahun, 15 tahun ini, dia bukan sekadar seorang cikgu.
dia juga pernah menjadi wartawan dekat Utusan Sarawak. 15 tahun. 15 tahun. Ha? Dan dalam tahun 1948, to be exact bulan Februari tahun 48, dia mengarang satu puisi yang meniupkan semangat juang dalam kalangan rakyat Sarawak. Kau-kaunya. Tajuk puisi itu Panggilanmu yang Suci. Ejaannya S-U-C-H-I. Panggilanmu yang suci. Suci lah. Itu dikarang oleh Rosli Dobi ketika mana umur dia 15 tahun. 15 tahun. Sebenarnya bukan 15, 14 macam tu lah. Sebab masa dia buat tindakan nekat untuk saya yang akan kita cerita tu, masa tu umur dia 16 tahun. So ini within umur dia 14-15 tahun. Senang abang menengah rendah. Dia telah pun menjadi wartawan di Sarawak dan dia mengarang beberapa penulisan yang meniupkan semangat rakyat Sarawak, dan ketika itu dia memakai nama samaran dia, nama pena dia Lidros. Lidros, Lidros. Lidros. Lidros ini mungkin dia macam patah balik pusing belakang daripada Rosli Dobi, Lidros. So dia memakai nama Lidros. So, banyak artikel-artikel penulisan beliau yang meniupkan semangat perjuangan, dan ketika itu mereka ini juga terpengaruh dengan perjuangan gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British ni juga. Kita tak dapat nafikan mereka juga agak terpengaruh dengan masa tu Indonesia baru mendapat kemerdekaan tahun 47, tuan-tuan tahu fakta itu kan. So, semangat itu ada pada mereka bila melihat kemerdekaan Indonesia yang berlaku dengan semangat, dengan penumpahan darah, dengan perjuangan. So benda itu tertiup sampai ke Borneo. So Rosli Dobi antara orang yang meniupkan semangat itu di Sarawak. Puisi yang terkenal itu Panggilanmu yang Suci dikarang dalam tahun 48, disiarkan dalam Utusan Sarawak, meniupkan semangat, menggegarkan Sarawak ketika itu dengan semangat kebangkitan. Tak cukup dengan itu, kalau tuan-tuan buka, saya buka dalam kajian Unimas, bukan Unimas, silap maafkan saya, UPSI dalam Scholars, Google Scholars, Fakulti Sejarah mereka. Rosli Dobi juga, dia satu orang, kalau bukan pegawai pun, salah seorang pekerja dan petugas Jabatan Kerja Raya Sarawak. JKR Sarawak. So, tu bayangkan dalam usia dah 14 tahun, 15 tahun, dia seorang guru di sekolah kebangsaan. Dia satu orang wartawan di Utusan Sarawak, bukan akhbar biasa-biasa, bukan menulis di Facebook dan media sosial. Wartawan untuk majalah yang besar di Sarawak dan pernah menggegarkan Borneo dengan puisi beliau yang meruntun jiwa, yang meniupkan semangat kebangsaan dan perjuangan. Dan yang ketiganya, beliau adalah bekas salah seorang pegawai yang bekerja dekat Jabatan Kerja Raya Sarawak. Ini, Rosli Dobi. Tuan-tuan, setakat itu tuan-tuan boleh bayangkan tak pemuda yang bagaimana kita nak cerita hari ini, malam ni. Pemuda yang bagaimana kehebatannya. Orang cuma menganggap dia berani, dia jenis hati kering pergi bunuh orang putih. Nanti dia bukan begitu asalnya. Bukan, dia bukan digambarkan sebagai satu orang yang bengih, yang hati kering, yang tidak ada ilmu pendidikan, yang bukan orang yang sopan santun, yang jenis redah, yang jenis orang muda kata, orang utara kata rempang pitikam tu. Dah. Dia orang yang bersopan santun, yang pendiam. So dia bukan seperti mana yang kita duk faham, satu budak rempang yang redah, yang rosok pitikan dia tikam. Tidak begitu. Dia budak yang sopan santun, yang mempunyai asas agama yang cukup tinggi, yang mempunyai kecerdasan akal, dan orang yang kreatif. Sebab dia banyak mengarang puisi. Dia juga satu orang penyair, dia orang yang sastra. Itu yang saya cuba, yang saya nak bagi tuan-tuan nampak dulu karakter dia peringkat awal ni. Saya faham ramai tahu kisah Rosli Dobi, tapi ini penceritaan daripada saya dan gaya saya. Saya cuba nak bagi nampak watak dia dulu. Bagaimana saya nak ceritakan Rosli Dobi ni bagaimana. Selagi kita kampi kepada perjuangan itu, saya nak bagi tuan-tuan kenal dulu siapakah kita punya syuhada Rosli Dobi ni. Dalam keadaan begitu tuan-tuan, Rosli Dobi juga, tuan-tuan jangan membayangkan dia ni satu orang anak yang skamer, yang batu ustaz kata dia baik, pandai, kerja wartawan, jadi cikgu pula, mungkin dia jenis pakai tie buah atas, jenis budak yang tak reti melawak. Tidak. Rosli Dobi ada kisah percintaan dia. Kekasih beliau yang bernama Hajah Aini. Hajah Ani ni, Aini ke Ani? Hajah Ani kan? Ada sebut Aini dan sebut Ani. Nama dia Nuraini kan.
kekasih Rosli Dobi. Rosli Dobi ada kekasih. Itu cerita saya. Ini kita nak gambarkan Rosli Dobi ni sebagai satu orang pemuda biasa, anak muda yang dia ada semangat perjuangan dan dia tak terlepas daripada naluri anak muda remaja yang ingin bercinta. Itu Rosli Dobi. So kita, sebab tu hari ni tuan-tuan, kita berhadapan dengan anak-anak muda remaja yang bercinta dekatan 1, dekatan 2 ni. Kadang-kadang sampai hilang, sampai lupa dunia. Baru umur 14 dia sudah panggil dia punya boyfriend Abi. Dia sudah panggil dia punya girlfriend ibu lah, umi lah, mama lah, kan? B lah, apalah, macam-macam nama lah. Dekatan 2 yang duit sekolah mak ayah bagi tu. Tu anak bunyi apa? Dekatan 2. Dekatan 2, dekatan 3. Tapi nak bagi tahu, Rosli Dobi tak terlepas daripada benda tu. Dia juga bercinta. Tetapi dalam keadaan dia bercinta dan ada naluri ingin nak ada markah, tetapi dia tak melepaskan perjuangan dia, iaitu nak membebaskan anak bangsa, agama dan negeri dia. Dan satu fakta yang menarik ini dikongsikan oleh Haji Ani eksklusif kepada satu orang wartawan. Saya lupa nama dia, minta maaf. Tapi wartawan itu berkongsi kepada Haji Zainal Rashid dekat Garasi TV. Saya sempat menonton episod itu hari itu. Yang Rosli Dobi ni, meskipun dia malu, meskipun dia berani, tegas, tetapi dia sangat malu bila berhadapan dengan kekasih dia ni, Haji Hani ni. Dia sangat malu. Dan mereka berdua tak pernah bercakap depan-depan. Komunikasi antara mereka berdua hanyalah berdasarkan surat. Dan saya dipahamkan biasa tengok episod tersebut dalam Garasi live ketika itu, surat itu masih disimpan oleh arwah Allahyarhamah Haji Hani sampai beliau meninggal dunia. Tak silap saya, tahun lepas ke 2 tahun lepas. Sekali kita akan cerita sudut itu. Tetapi percintaan mereka ni agak menarik. Bila pergi mengaji Quran malam-malam, selisih senyum-senyum, macam tu ya. Okay? Sekali-sekala hantar surat, berbalas surat, sekadar nyorok di tepi tiang, naik basikal, lalu depan rumah Haji Aini ni tengok, dapat tengok rumah pun jadilah. Itu percintaan yang agak-agak orang kata apa ni, orang kata halal gap lah kan. Maksudnya dia manusia biasa. Okey, dia manusia biasa, dia remaja, ada naluri percintaan. Jadi sebab tu bagi saya satu orang cikgu di sekolah, kaunselor. Saya kurang setuju bila ada beberapa orang dalam kalangan pendidik yang begitu keras terhadap anak muda yang ada naluri percintaan ini. Bukan saya menyokong, tetapi saya agak kurang bersetuju. Sebab rasa suka itu fitrah. Kalau kita buka dalam Sir Erik Erikson punya psychosocial theory, psikologi, ketika mana remaja itu umur dia 14 sampai 18, dia ada satu fasa disebut sebagai fasa intimacy. Iaitu dia mencari pasangan, dia mencari orang yang dia rasa suka, dia rasa nak disukai. Itu fitrahnya. Okay, jadi saya kurang setuju bila kita anti terus. Cuma saya setuju bila kita menyalurkan di tempat yang baik, kita mengkontrol benda tu dan sebagainya. Saya masih ingat satu ketika bila mana saya pergi saya tak mahu sebut di mana, tetapi ketika saya sekolah, saya dengar satu ceramah, satu orang penceramah bebas. Dia mai ke sekolah, tapi saya ada 2-3 sekolah, jadi saya tak boleh teka sekolah mana. Dan tuan-tuan tak boleh teka penceramah tu lelaki ke perempuan, ustaz ke bukan, ke ustazah. Dengan keras dia mengatakan, siapa yang bercinta kat sini? Apa tahu tak? Apa bercinta tu, apa berzina hati. Dia kata macam tu. Masa tu saya dengar, saya agak takut lah kan. Tak puas hati, tapi kita macam kita budak-budak sekolah, kita rasa macam salah lah. Tapi saya tak bercinta zaman sekolah. Aku bercinta. Siapa member saya kat sini? Saya tak bercinta zaman sekolah kan. Ada ke markah zaman sekolah? Tak ada. Saya mahu sekolah hitam. Tak apa elok. Siapa mahu kat saya? Ada markah. Ketan 1 dah lah. Ketan 1. Zaman ketan 1 kan. Suka kat orang tu ada banyak. Tapi markah ni. Orang tak suka kita memang. Kulit gelap. Rambut gulung. Purih pula. Mana ada orang mau. Tapi tak apalah. Tapi naluri suka tu ada kan. Tapi maksud saya macam tu lah. So Rosli Dobi macam tu. So dia ada naluri. Dia. Tapi saya, tuan-tuan kaji secara ironi dia tuan-tuan. Rosli Dobi berani berhadapan dengan resident British tau.
Governor British berhadapan dengan orang nombor 1 di Sarawak. British punya kerajaan, wakil British. Governor di tengah raya, dia dikeliling oleh polis-polis yang hebat-hebat, yang besar-besar, keturunan Singh ni. Tetapi dia tak berani berhadapan dengan mereka dia. Bila berjumpa dia akan malu, dia senyum-senyum, dia belah. Balik dia tulis surat. Macam tu Rosli Dobi. Dan percintaan mereka tu sangat sweet dan sangat manis. Sehingga kan tuan-tuan, ni faktanya Hajah Aini tak pernah berkahwin sampai Allahyarhamah ni meninggal dunia 2 tahun lepas. Tuan-tuan ada bercinta macam tu? Bercinta dan tak sempat berkahwin sebab Rosli Dobi syahid. Tetapi Hajah Aini tak kahwin sesudah itu sampai beliau meninggal dunia. Berapa tahun umur beliau? 80 tahun ke? 80 lebih. Tuan-tuan, yang kata bercinta sehidup semati pertama dan terakhir, itulah kisahnya. Dan siapa kata orang yang bercinta sehidup semati ni, I love you, you love me, you jam, I jam ni, tak mampu untuk berjuang demi negara dia. Rosli Dobi Allahyarham membuktikan. Ini semangat yang anak-anak muda kat sini kena ambil. Budak-budak sekolah dalam ni kalau ada, hampa bercinta boleh, tetapi jangan abai pelajaran. Hampa bercinta boleh, tetapi perjuangan utama hampa tu untuk mengubah masa depan. Itu yang Rosli Dobi Allahyarham tunjukkan kepada kita. Dia bercinta, dia ada markah. Tetapi perjuangan dia, cinta dia kepada ini ada. Tetapi cinta dia kepada negara dan agama dia lebih besar. Ini Rosli Dobi. Persatuan Pemuda Melayu Sibu ni, gerakan ini, dan dia pernah menjawat jawatan sampai ke tahap penolong Setiausaha Agung dalam usia ada 15 tahun, 16 tahun macam tu. Tuan-tuan bayangkan satu gerakan Pemuda Melayu Sibu, tuan-tuan katakan, gerakan tu kenapa sampai Rosli Dobi berjadi Timbalan Setiausaha Agung? Adakah dalam persatuan tu semua budak-budak? Tidak. Antara yang terlibat dalam persatuan itu Awang Ramli. Satu orang yang lawyer tak silap saya. Orang yang berpendidikan tinggi-tinggi. Ada lawyer, ada para guru dalam tu, ada para pemikir, ada orang cerdik pandai, ada ulama. Tetapi Rosli Dobi yang ketika itu berusia 15 tahun, 16 tahun, dia terpilih sampai menjawat jawatan sebagai penolong Setiausaha Agung. Bermaksud remaja yang bernama Rosli ini bukan calang-calang budak. Dia menjadi sampai jawatan paling tinggi pernah dia dapat dalam gerakan Pemuda Melayu Sibu itu, penolong Setiausaha Agung. Yang mana ketika itu Setiausaha Agungnya adalah Awang Ramli tu yang saya katakan tadi, yang cerdik tu. Okay? Itu keterlibatan Rosli Dobi. Baik. Lama kelamaan gerakan ini pun dia lebih bersifat politik. Dia pergi berdialog, dia turun ke kampung-kampung, kemudian dia kempen, dia mengedarkan risalah, macam tu ya. So, semakin lama, British makin besar kepala. Bahasa utara kata korang aja, makin melampau. Dia mula mengenakan cukai, menekan orang Melayu, menghina orang pribumi di Sarawak. Mengenakan cukai yang bukan-bukan, mencampur urusan adat orang Sarawak, mencampuri urusan agama. Dan tak seperti mana legasi Brooke. Maka menyebabkan barisan satu geng anak muda ni memikirkan kita kena buat satu pakatan sulit yang lain, sayap daripada gerakan Pemuda Melayu Sibu, iaitu kita buat Rukun 13. Rukun 13 terbentuk pada bulan Ogos tahun 48. Rukun 13. Rukun 13 ini dianggotai oleh 13 orang anak muda. Tapi kalau tuan-tuan tengok dokumentari, bila disoal kepada satu orang ahli sejarawan di Sarawak, dia mengatakan Rukun 13 itu sempena 13 orang nama anak muda di Sarawak yang terlibat dalam gerakan itu, gerakan yang radikal. Dan Rukun 13 juga sempena dengan maksud rukun solat. Rukun solat yang 13. Hebatlah. Ada sandaran agama juga dalam perjuangan mereka. So, ramailah tokoh-tokoh yang terlibat. 13 orang anak-anak muda yang terlibat dalam gerakan Rukun 13 yang secara sulit dan radikal ini. So, perbincangan mereka sangat rapi. Mereka berbincang di rumah Awang Ramli. Dalam keadaan yang sunyi. Mengatur plan. Kemudian, mereka telah merancang untuk melakukan sesuatu kepada Governor British yang pertama. Erdon Clark, masa tu nama dia kan. Tetapi
Erden ni masa ni dia telah berpindah tukar dia dapat transfer ke Ghana, tak silap saya, wilayah lain di British lah. So tak sempat dia selamat lah. Pada tahun 49, dalam tahun 49, bulan Disember tahun 40, dalam tahun 49, datanglah pengganti ataupun governor Sarawak, governor British ke Sarawak yang kedua, Sir Duncan Stewart. Dia datang. So gerakan mula disusun. Bagi gerakan Rukun 13 ni, mereka merasakan kita kena buat sesuatu yang at least membuka mata orang Sarawak. Kita nak main perbincangan yang serius. Rukun 13 merasakan kita kena buat sesuatu yang membuka mata orang Sarawak. Sebab orang Melayu di Sarawak ini ataupun penduduk pribumi di Sarawak ini ada dalam kalangan kita yang tak kisahlah British nak main merintah ke, orang putih ke, orang Sepanyol ke, Portugis ke, janji kita beli makan, kita beli kerja, kita beli sembahyang, sudah. Ada dalam kalangan mereka yang begitu. So menyebabkan Rukun 13 ni merasakan we need to do something. Kita kena buat sesuatu yang lebih keras, yang membuka mata masyarakat kita. Kita kena buat sesuatu. Dan kita kena buat sampai British sedar yang kita ni bukan calang-calang orang. Kita ni bukan bangsa yang boleh diperkotak-katikkan. Kita ni bukan sebuah negeri yang datang daripada hulu yang hampa boleh main mengatakan hampa ni bertamadun dan boleh menjijak dan menghina kami. Bukan begitu. Ini yang Rukun 13 buat. So Sir Duncan Stewart sampai ke Cebu dalam tahun 1949. Dalam bulan Disember tahun 49, Sir Duncan Stewart ingin mengadakan lawatan beliau ke Cebu. Dan ketika itulah mereka merancang untuk melakukan sesuatu bagi membuka mata British. Macam tu. Bagi membuka mata British. So ketika itu mereka plan satu plot. Sedang cerita untuk menghapuskan riwayat Sir Duncan Stewart yang merupakan gubernur kedua British ke Sarawak. Plan yang disusun sangat baik. Plan yang disusun begitu orang kata boleh dikatakan agak rapi juga. Bila mana Rosli Dobi diamanahkan untuk melaksanakan hukuman itu, melaksanakan kerja itu untuk menikam Sir Duncan Stewart. Kerana di sudut sejarahnya dikatakan kerana Rosli Dobi dipilih kerana beliau berumur ketika itu umur dia 16 tahun. Tapi bulan Disember 16 tahun. Dan kalau ikut undang-undang British yang diguna pakai di Sarawak ketika itu, satu orang pesalah yang bawah 18 tahun, dia di bawah juvana. Alhamdulillah. So dia tak boleh dibunuh. So dia tak boleh dihukum bunuh. So dalam ramai-ramai itu Rosli Dobi yang paling muda dan dia yang paling layak. Itu fakta sejarahnya. Tapi kalau kita nak kaji di sudut orang kata apa ni, kesedaran, di sudut orang kata refleksi, bukan sahaja kerana dia paling muda, tapi kerana dia juga antara yang paling berani, dan dia juga antara orang yang paling tega sekali, dan dia juga paling orang yang less suspected lah pasal dia muda. Dan ketika itu beberapa orang rakan yang lebih senior, Mursyidi Siddiq, Awang Ramli, Bujang Sutung, antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan Rukun 13, meniupkan semangat kepada Rosli Dobi, dan Rosli Dobi menerima dengan hati yang terbuka dan dengan rela. Dan diceritakan oleh ahli keluarga Rosli Dobi, Allahyarham, menceritakan satu hari sebelum peristiwa itu Rosli Dobi bangun awal. Malam sebelum peristiwa itu berlaku dalam bulan Disember, 4 Disember tahun 1949. Pada pagi itu, pada malam itu, Rosli Dobi bangun awal dan dia melaksanakan qiyamul lail. Ini yang menarik dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan satu orang yang beriman itu ada pada qiyamul lail, ada pada mendirikan solat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan izzah dia, kekuatan dia itu istighna', tidak perlu bergantung kepada manusia. Itu Rosli Dobi. Jadi benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rosli Dobi bangun pada malam tersebut dan mendirikan qiyamul lail, berdoa panjang, mempersiapkan diri dia, melaksanakan solat subuh, kemudian dia menyuci, mandi dan sebagainya, dan dia bergerak keluar dari rumah dia dan menuju ke Cebu dengan beberapa orang pimpinan gerakan Rukun 13 yang lain. Dia tak ramai, 13 orang saja anak muda radikal ini. Sampai ke Cebu, ketika itu Mursyidi Siddiq yang bertindak sebagai planner, yang memakai kamera
Dan mereka ni macam plot macam nak berlakon tau. Bila mana mau sidik-sidik pegang kamera dan Rosli Dobi buat-buat macam nak bergambar dengan Sir Duncan Stewart. Macam tu. So Sir Duncan Stewart turun sampai ke sekolah dan bercakap-cakap, berbual-bual dengan anak murid. Disambut dengan meriah di Sibu. Oleh rakyat Sibu, oleh rakyat Sarawak di Sibu. Dia pun sambut dia, salam, sembang semua dengan dia semua ni. Sambil dia berjalan, dia salam seorang-seorang ni. Sampai kepada Rosli Dobi. Sampai Rosli Dobi dengan Masyudi Siddiq tahan dengan sambil pegang kamera. Maka Rosli memberi isyarat kepada Sir Duncan Stewart yang kami nak ambil gambar dengan Sir. So Rosli Dobi pergi duduk sebelah macam nak ambil gambar dengan Sir Duncan Stewart. Dan Masyudi Siddiq buat ambil gambar. Diceritakan dalam sejarahnya kamera tu tak berfungsi pun. Kamera pecah. Tetapi kebijaksanaan mereka, macam mana kita plan, kita nak stopkan Governor British. Dia governor tuan-tuan, dia nombor 1. Tapi kita anak-anak muda ni macam mana kita nak stopkan dia? Sebab dia berjalan. Dan dia ada ejen-ejen, pegawai-pegawai polis di keliling dia yang menjaga dia. So macam mana kita nak bagi dia ni less protected, kurang dikawal. Dan kita boleh berhentikan dia. Menarik plot itu. Maka masa Rosli Siddiq buat nak ambil gambar tu, Rosli Dobi duduk di sebelah Duncan Stewart dan masa itulah dia kalih dan dia tikam Duncan Stewart. Dalam setengah bacaan dia kata Rosli Dobi ni tikam pakai gambit, pisau kerambit. Tetapi fakta sebenarnya bukan pisau kerambit, tetapi pisau klasi. Pisau tu bukan milik Rosli Dobi sebab Rosli Dobi bukan orang yang macam tu yang kira dia pergi tikam orangnya. Pisau tu milik siapa? Pisau tu milik Wan Bakar. Ataupun nama penuh beliau Datuk Seri Wan Abu Bakar. Datuk Seri Wan Abu Bakar ni saya tak pasti hidup ataupun tidak lagi, tetapi beliau ialah bekas kepada pengarah Kastam Sarawak. Dia member baik Rosli Dobi. Kata Datuk Seri Wan Abu Bakar sendiri, dia mengatakan saya antara orang yang sepatutnya turun pada perhimpunan di Sibu tu. Tetapi saya tak boleh pergi sebab saya ada masalah, sebab adik-adik saya kecil-kecil lagi. So saya bimbang kalau jadi apa-apa nanti bagaimana dengan nasib keluarga saya dan sebagainya. Tapi Rosli ni dia ada ketegaan itu untuk pergi. Jadi saya juga nak membantu, nak meletakkan nama saya, saham saya dalam perjuangan rakyat Sarawak. Maka saya bagi pisau saya dekat Rosli Dobi. So pisau klasi itu adalah milik Datuk Seri Wan Abu Bakar. Bekas pengarah Kastam Negeri Perak, Negeri Sarawak. Dan juga usahawan yang terkenal dekat Malaysia, Datuk Seri Wan Abu Bakar ni. Okay, ini dua versi cerita yang saya dapat. Satu mengatakan di kamar Rosli Dobi yang pertama ni dia kena tapi tersasar sikit. Maka berani tak berani Rosli Dobi, pemuda 16 tahun ini, sekali buah mula dia tikam tu miss. Tuan-tuan kena bayangkan yang Rosli Dobi tikam ni, masa tu dia pakai baju warna hijau. Baju ala-ala macam Soekarno sikit. Dan di dalam baju dia tu ada ayat-ayat Quran. Itu dibuktikan sendiri oleh Bul Hasan Aini, anak saudara kepada Rosli Dobi. Dan baju tu disimpan oleh beliau sekarang, Bul Hasan bin Aini. Dan dalam baju tu ada ayat-ayat Quran. Okay? Dan baju tu warna hijau. Rosli Dobi masa dia tikam Duncan Stewart tu, dia kata, keluar daripada sini ataupun kamu akan mati. Dia tikam. Tikaman yang pertama tu agak miss, kena tapi agak sipi. Yang kata berani tak berani pemuda 16 tahun yang bernama Rosli Dobi ni, dia tak lari tuan-tuan. Dan tuan-tuan buka di dalam drama Warkah Terakhir lakonan Beto Khoshari dan 2-3 orang tu, ada plot yang Rosli Dobi lari. Tetapi fakta sebenarnya dia tak lari. Dia tarik pula, dia nak tikaman kali kedua. Ini tegaknya Rosli Dobi. Aku cerita unduk kursi ni, semangat. Maknanya dia bukan pukul curi, dia lari, dah. Nah, kalau kita hari ni kita rasa kita cukup cekang dah, tak boleh lawan punya mah Rosli Dobi. Kalau hari ni kita rasa kita cukup samsing dah, boleh turun 5 biji kereta lawan orang, celah kuku pun tak ada nak dibandingkan dengan perjuangan Rosli Dobi ni. Okey. Tapi versi yang kedua mengatakan tikaman yang kedua itu dibuat oleh Masyudi Siddiq. Tetapi poin saya adalah dua tikaman. Tikaman yang pertama agak miss, tikaman yang kedua, dan pisau itu ada racun. Okay, diletakkan racun. Tetapi ada konflik perbincangan dalam kalangan ahli sejarah mengatakan adakah racun itu diletakkan oleh Rosli Dobi ataupun gerakan Rukun 13, ataupun adakah pisau itu diletakkan oleh para penjaga penjara ataupun para petugas-petugas di sekeliling Duncan Stewart yang rata-rata mereka datang daripada India, yang mana negara mereka juga dijajah oleh British.
Dan mereka juga mendendami orang British. So masa inilah mereka menggunakan peluang, alang-alang dah orang Melayu dah cuba tikam dia, baik kita bunuh dia terus. Ada yang berteori demikian. Okey. Tapi poin saya adalah dalam filem itu memperlihatkan babak yang lari. Tetapi sebenarnya tak lari. Okey. Tak lari. Dan ditangkap. Pada hari yang sama lah. Okay. Rosli Dobi dan Mursyidi Siddiq ditangkap pada hari yang sama lah. Ditangkap oleh pegawai-pegawai polis yang Sing ni bertangkap, dan sedangkan Stewart masa tu dikejarkan ke hospital di Cebu. Kemudian di Cebu tidak ada kelengkapan dan diterbangkan saya tak pasti, tapi dibawa sampai ke Singapura untuk menjalani rawatan. Seminggu selepas itu sedangkan Stewart mati. Itu yang saya katakan tadi tu, mati akibat pendarahan dalaman dan ada racun dalam badan itu yang terdapat pada pisau tersebut. Tetapi dalam kajian para sejarah mengatakan belum tentu adakah betul-betul pisau itu beracun ataupun memang racun itu disabotaj oleh pihak yang berkepentingan, yang juga pegawai-pegawai polis yang berketurunan yang daripada India ni, yang bertugas sebagai bodyguard kepada Sedangkan Stewart. So mereka juga mendendami Sedangkan Stewart. So kemungkinan mereka juga ambil kesempatan ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beberapa orang tokoh selepas itu juga ditangkap, macam Awang Ramli, Bujang Sutong juga ditangkap. Okay. Beberapa hari selepas itu dalam tempoh penyiasatan. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada pasca penangkapan Rosli Dobi. Ini agak menjadikan lah. Setelah Rosli Dobi ditangkap dan diberkas, dan dia tak lari, dia stay di situ dan dia ditangkap. Dalam proses penyiasatan itu, yang saya katakan pada awal tadi tu, iaitu Awang Ramli yang juga seorang lawyer yang mempertahankan Rosli Dobi, menggunakan hujah-hujah yang Rosli Dobi ini, dia kalau dia bersalah pun dia masih lagi umur 16 tahun, 17 tahun bila tahun 50 tu dia umur 17 tahun. 1949 ujung tahun tu dia umur 16, kemudian 1950 dia umur 17 tahun, masih belum cukup 18. So dia tak boleh dihukum gantung sebab dia masih lagi juvana. So itu yang dipertahankan oleh Awang Ramli. Namun akhirnya pada minggu kedua perbicaraan, Awang Ramli juga menjadi salah seorang yang didakwa dan disoal. So tidak ada pertahanan lagi. Maka teruklah fight. Dan dalam tempoh fight itulah Rosli Dobi menerima tekanan mental yang sangat dahsyat, di mana keluarga beliau diganggu. Tak cukup dengan diganggu oleh orang British dan pegawai British yang Sing ini, yang datang ke rumah kakak dia, mengganggu dia. Dan juga, maaf sebut, saya minta maaf orang Sarawak dalam malam ni, ini dalam fakta sejarah. Orang kampung juga ketika itu agak tak setuju, agak menyokong British, agak menghina keluarga Rosli Dobi. Ini fakta sejarahnya. Saya minta maaf kalau ada orang Sarawak dalam malam ni. Ini saya bacakan semula sejarah Sarawak sahaja. Orang kampung ketika itu, ada di antara mereka, besar dalam kalangan mereka itu, yang menghina keluarga Rosli Dobi. Mengatakan ini keluarga pembunuh lah, apalah. Tak bangga. Rosli Dobi tak dilihat sebagai pejuang ketika itu. Dia dilihat sebagai pembunuh. Itu poin saya. Itu poin yang agak menjadikan kita. Dia tak dilihat sebagai pejuang, sebaliknya pembunuh. So itu betul-betul mental torture Rosli Dobi. Ibu beliau diugut, kemudian pegawai-pegawai yang berpangkat polis yang keturunan Sing ni pergi menyerbu ke rumah Fatimah, kakak kepada Rosli Dobi, dan ketika itu dalam keadaan mereka sampai ke rumah Fatimah, masa tu Fatimah sedang mengandung kakak Rosli Dobi, dan mereka mengatakan kepada Fatimah, kami polis British yang kami mai atas arahan mahkamah untuk minta sijil surat beranak Rosli Dobi. Sebab ini untuk urusan kita nak bebaskan Rosli Dobi. Sebab dia tak bersalah, jadi kita nak bebaskan dia. Jadi kita perlukan dia punya IC lah, surat beranak dia. Maka Fatimah masa tu percaya. Dan Fatimah dengan senang hati masuk ke bilik dan memberikan sijil surat beranak Rosli Dobi kepada polis Sing itu. Dan apa yang dia buat adalah, rupanya British, mereka menukarkan tarikh lahir Rosli Dobi. Itu British buat. Dia menjadikan umur beliau sepatutnya 17 pada tahun itu, 1950 itu, dan kalau dikira daripada tarikh pembunuhan itu umur 16, sebaliknya ditukarkan kepada 18 dan melayakkan untuk beliau dihukum gantung. British nak buat sampai dia mati juga apa jadi pun. Walaupun kalau ikut lawnya dia tak boleh mati. Paling kuat pun penjara saja sebab juvana. Tetapi British mencara kotak, mental torture. British panggil mak dia. Ini disebut oleh Allahyarham Datuk Seri Wan Abu Bakar, menceritakan bagaimana British panggil mak dia, tekan mak dia, ugut mak dia, panggil kakak dia,
main manipulasi, tukar cerita. Akhirnya senang abang. Sijil kelahiran Rasulullah diserahkan kepada British. British tukar sijil tersebut, padam dan tukar tahun, mengurangkan tahun, menjadikan Rasulullah pada tahun 1950 itu umur 18 tahun. Sedangkan hakikatnya umur Rasulullah adalah 17 tahun. Lepas tu tuan-tuan, ni nak habis ni, tapi ini yang lebih rancak ni. Di penghujung ni tuan-tuan kena fokus yang ujung ni. Saya nak habis dah, lagi 10 minit ya. Tapi part ujung ni sedih sikit. So dia digantung. Nak abang kata masa tu di Sarawak belum ada hukuman gantung, sampai tali gantung tu tak ada. Tali gantung tu tak ada. Mereka terpaksa import daripada Sarawak, daripada Singapura, tali gantung untuk menggantung Rosli Dobi. Khas diterbangkan daripada Singapura. Kemudian Algojo, tukang yang nak tarik untuk buka peti gantung itu. Tukang menggantung lah, Algojo nama dia. Bukan nama dia, gelaran tu Algojo kita panggil. Juga diimport daripada Singapura untuk sampai. Sebab masa tu tidak ada pegawai yang berkelayakan untuk menjalankan hukuman gantung, dan tali untuk gantung pun tak ada. Masa tu lah momen-momen yang agak sedih bila Rasulullah utus surat kepada mak ayah dia. Tuan-tuan, surat yang pertama Rasulullah hantar kepada mak dan ayah dia ialah mengatakan, mak dan ayah jangan risau, saya di sini baik-baik sahaja. Mak makanlah, ayah makanlah. Kita akan jumpa sebulan 2 lagi. Kes ni adik akan menang, cik akan menang, saya akan menang. Itu surat yang ditulis oleh Rasulullah. Tuan-tuan buka di internet, tuan-tuan cari. Surat yang pertama dia mengatakan, bulan depan kita jumpa insya-Allah. Suruh geng-geng kita solat hajat, insya-Allah bulan depan cik bebas, kita jumpa. Sebab keyakinan yang ada pada Rasulullah di peringkat awal perbicaraan memang kemenangan berpihak kepada keluarga orang Melayu kita. Sebab Rasulullah satu kali dia remaja, kemudian tikaman itu bukan membawa kepada pembunuhan. Orang bincang habis ni. Maksudnya Awang Ramli masa tu betul-betul fight. Tetapi bila fasa kedua perbicaraan masuk pada minggu kedua, Awang Ramli yang lawyer mempertahankan Rasulullah ni, dia juga menjadi orang kena tuduh. Jadi kita tidak ada pembela kita. Jadi masa tu agak teruk, dan British buat habis-habisan untuk nak, macam mana pun nak pastikan Rosli Dobi mesti kena gantung. Mau sudi-sudi, Bujang Sutong semua ni, Awang Ramli, semua ni memang kena gantung lah sebab cukup umur. Ni Rosli Dobi ni, yang wira kita ni, mereka buat. Dan tuan-tuan, surat yang pertama Rasulullah dia hantar macam tu. Kemudian lama-kelamaan bila tahu contoh macam tu, British pun dah berjaya menukarkan fakta dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah disabitkan kesalahan dan akhirnya dia mengaku. Tapi tuan-tuan buka dalam sejarah yang diceritakan oleh keluarga Rasulullah, mereka datang mengugut untuk membunuh mak dia kalau dia tak mengaku juga. Sebab kalau tak mengaku, kes akan drag lagi. Akhirnya Rasulullah mengaku. Okey, baik. Dan Rasulullah tulis surat kepada kita semua, yang mana surat itu ditulis, dia pinjam Warden masa tu nama Pak S orang Melayu. Warden tu bagi kertas dan pensel, dia tulis. Surat itu sampai sekarang masih ada. Kita boleh baca. Dia meniupkan semangat perjuangan kepada kita. Dan dia mengatakan dia tak menyesal buat benda ni. Semangat yang dia ada pada dia. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah dijatuhkan hukuman pada 2 Mac tahun 1950 di penjara Kuching, pada pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi itu para warden datang untuk mengiringi Rasulullah keluar daripada bilik tahanan akhir untuk dibawa ke bilik gantung, dan mereka melihat Rasulullah sudah siap tunggu dalam keadaan bersedia, tanpa ada sebarang takut, tenang di wajah beliau, dan beliau meminta pinjam pensel dan kertas untuk tulis satu surat terakhir kepada ibu dan ayah dia. Kemudian dia dibawa pergi ke bilik gantung, dan dia diberi makanan yang istimewa, makanan terakhir, dan Rasulullah menolaknya. Dan dibawa ke bilik gantung. Rasulullah membisikkan sesuatu kepada tukang gantung yang daripada Singapura itu. Apa yang Rasulullah bisikkan kepada beliau ialah apa? Rasulullah beritahu dekat tukang gantung itu, tolong tarik picu ini, tolong gantung saya lah, ataupun tolong tarik picu ini selepas saya mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru tarik. Maksudnya dia mati dalam keadaan dia mengucap. Habis dia mengucap, kita tarik. Keberanian. Dan fakta sejarah mencatatkan kiraan daripada Rasulullah dibawa daripada sel tahanan akhir, bawa nak naik ke masuk bilik pergantungan dalam penjara Kuching itu, sampailah tamat riwayat Rasulullah cuma memakan masa 15 saat sahaja. 15 saat sahaja. Maksudnya tak meronta-ronta, tak takut lari, tak mau, tidak. Tenang, bersahaja, relax, dia naik.
Dan dia pesan kepada Algojo, sampai saya habis mengucap, tarik picu ni. Dia mengucap, tarik picu, dia jatuh dan dia menghembuskan nafas yang terakhir sebagai syuhada. Semua itu berlaku dalam tempoh 15 saat sahaja. Keberanian. Subhanallah. Dan Rusulubi serta lagi 3 orang yang lain, pejuang-pejuang rukun 13, mayat mereka tak dibenarkan oleh British untuk dibawa keluar. Tak dibenarkan oleh pihak British untuk dibawa keluar kerana British takut kemarahan rakyat Sarawak akan bangkit. So mayat mereka tertanam di dalam penjara kucing, di dalam pagar penjara kucing. Itu dikatakan sampai mati pun British penjarakan mereka. Sampai dah mati pun British masih takut kepada mereka. Walaupun dah mati, tetapi mayat mereka terpaksa disembunyikan dalam penjara kucing. British tak izinkan mayat mereka dibawa pulang. Okay? Kerana British takut kebangkitan rakyat Sarawak. Itu yang dikatakan. Walaupun mereka memenjarakan jasad ataupun mayat keempat-empat orang rukun 13 ni, tetapi roh dan jiwa mereka telah merdeka di sisi Tuhan mereka. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka boleh meniupkan gerun dan gentar ke hati musuh-musuh Islam, sehingga kan musuh Islam sangat takut dengan mereka sampai tahap dah mati pun tak izinkan keluar. Biar dia, semasa hidup kita penjarakan, semasa mati pun kita penjarakan. Itu yang nasib yang terjadi kepada Rosli Dobi dan 4 orang yang lain, 3 orang yang lain, Awang Ramli, Bujang Sutong dan Merosyidi Siddiq. Tuan-tuan, dan mayat ataupun kubur mereka itu hanya kembali dibongkar dan dipindahkan ke pusara pejuang yang selayaknya untuk mereka, pusara pahlawan, medan pahlawan yang selayaknya untuk mereka, hanya berlaku dalam tahun 1996. Tuan-tuan bayangkan mereka telah syahid, dihukum gantung oleh British dalam tahun 1950 dan dipenjarakan di tempat yang tersembunyi di dalam penjara di Kuching, penjara Kuching, dan pusara mereka hanya diubah dalam tahun 1996. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kalau kita ni merdeka 1957, tempur dengan Sabah Sarawak 1963, so berapa puluh tahun diperlukan oleh kerajaan Melayu Islam untuk memindahkan pusara pejuang kita ke tempat yang selayaknya. Tuan-tuan kira lah. Tahun 1996 baru dipindahkan. Alhamdulillah lah pindah, kita pujilah. Tetapi saya agak terkilan kenapa memerlukan puluhan tahun untuk memindahkan. Sepatutnya once kita dah menang, kita pindahkan cepat-cepat. Tapi saya tak tahulah, mungkin ada kerana birokrasi dan sebagainya. Tapi fakta yang menarik adalah ini disebutkan sendiri oleh Bul Hassan bin Aini, anak saudara Rusli Dobi, mengatakan saya ada sendiri ketika peristiwa penggalian semula kubur 4 orang pejuang rukun 13 ni. Dia menyebutkan, dia kata, saya sendiri ada dekat situ pada hari tu. Masa kita korek kubur Merosyidi Siddiq ada, kubur Awang Ramli ada, kubur Bujang Sutong ada. Tetapi kubur bapak saudara saya, bila korek, jangan kata tenggorak, gigi pun tak ada. Tak ada, dia kata. Saya ada kat situ, dia kata masa tu. Memang tak ada. Jadi ini menguatkan teori. Setengah pengkaji teori mengatakan sebenarnya Rosli Dobi tak dihukum gantung di Kuching. Dia diterbangkan ke London dan dibawa untuk mengadap isteri Sir Duncan Stewart. Sebab isteri Sir Duncan Stewart nak tengok sangat-sangat muka pembunuh suami dia. So teori ini mengatakan, ni bukan penteori lah, para pengkaji sejarah. Tapi kalau kita nak kata teori pun tak betul juga. Sebab saksi mata anak saudara Rosli Dobi yang ada ketika mana upacara penggalian semula kubur itu mengatakan memang tak ada. Jadi menguatkan teori, sebab teori itu ada sebelumnya lagi, yang mengatakan sebenarnya Rosli Dobi tak dihukum gantung di Kuching, tetapi dia diterbangkan ke London dan dibawa menghadap dengan isteri Sir Duncan Stewart, sebab isteri Sir Duncan Stewart nak tengok siapa pembunuh suami dia. Kemudian dia diseksa di sana, dibunuh di sana, dan mayat dia dicampakkan ke laut. Itu satu teori. Okey. Tetapi kalau kita nak berpegang kepada teori yang tidak, memang Rosli Dobi memang syahid pada 2 Mac 2050, memang dihukum gantung di sana. Tetapi orang akan bertanya, kalau begitu mana mayat dia? Takkan sampai gigi pun tak ada. Kalau tengkorak tak ada, gigi pun tak ada. Kalau kita nak pakai teori yang lebih bersifat Islamis ataupun lebih bersifat religius,
kemungkinan jasad dia, tuan-tuan faham maksud saya? Ya. Tu saya kata, saya meraihkan semua pendapat. Saya tak mengatakan teori yang mengatakan Rosli Dobi dibawa ke London itu salah, mungkin benar. Sebab bukti mata adalah mayat beliau tak dijumpai pada tahun 96 itu. Mungkin kalau orang katakan reput, tapi akan sampai gigi pun tak ada. Mungkin dia dibawa ke London, diseksa di sana dan dihukum bunuh di sana dan dicampakkan ke laut. Ataupun satu lagi teori yang lebih bersifat Islamis ataupun lebih bersifat keagamaan, kemungkinan mayat beliau ataupun jasad beliau terpelihara dan harum di sisi Tuhan yang kita tak tahu. Sebab langsung tak meninggalkan bekas langsung. Allahu Akbar. Berjuang. Saya tak tahu, kita meraihkan kesemuanya. Dan Rosli Dobi sebelum dia meninggal itu, dia tulis surat kepada keluarga dia, wasiat terakhir dia. Dia pesan kepada mak dia kata, mak, sedih lah tuan-tuan. Rosli Dobi kata, mak jangan sedih lah dengan kehilangan ni. Cik terima hukuman ni dengan, dia tak kata cik lah, kata saya terima hukuman ni dengan redha, sudah takdir Allah. Mak jangan nak merayu-merayu dah lah. Cik terima, saya berani. Kemudian apa yang dipesan kepada mak dan ayah dia, dia kata pastikan pelajaran adik-adik, kakak dan adik jaga baik-baik. Pelajaran agama bagi, pelajaran sunat bagi, pelajaran fardu ain kena bagi. Kemudian yang saya tak tahan tu bila Rosli Dobi tulis, dia kata baju-baju sekolah saya, alat-alat sekolah saya tu, kotak pencil semua tu bagi ke adik Aini. Allah, dia pesan macam tu lagi tuan-tuan. Kemudian dia kata, abang kat keluarga kita semua, kasih salam kat mak-mak saudara, dan jangan lupa semayang jangan tinggal. Allahu Akbar. Dan dia kata kat mak dia, mak, kakak Fatimah, cik, saya tak sempat tengok anak saudara saya. Sebab tu ingat saya cerita tadi, Fatimah ketika mana Rosli Dobi ditangkap, dia mengandung anak pertama dia. Rosli tak sempat tengok anak saudara dia, tak sempat tengok. Tapi dia ada satu wasiat kepada mak dan kakak dia. Dia kata, mak, nanti bila anak Fatimah lahir, kalau lelaki, tolong letak nama saya Rosli. Sebab kan, tuan-tuan, momen tu kan. Tetapi malangnya, kakak dia tak letak nama anak dia Rosli. Tuan-tuan jangan salahkan kakak dia, jangan salahkan Fatimah. Kita tak berada di situ pada ketika itu. Kalau kita mengkaji sejarah di sudut neutral dan berlapang dada serta cuba duduk dalam kasut mereka yang berada di Medan, kita akan merasakan perjuangan yang perit yang terpaksa ditanggung oleh keluarga Rosli Dobi ketika itu. Bila mana orang kampung pakat kata, ni keluarga pembunuh yang tengok yang dibunuh ni. Pasal masa tu ramai orang sokong British. Mereka nak British. Mereka masih menganggap British tu sebagai majikan dan kerajaan. Melayu yang melawan British dianggap sebagai penderhaka. Rosli Dobi ketika itu dianggap sebagai penderhaka dan pembunuh. Sebab itu bila Fatimah melahirkan anak dia, dia tak letak nama anak dia Rosli seperti mana yang diwasiatkan oleh adik dia. Sebab masa tu tekanan yang dihadapi oleh Fatimah sangat dahsyat. Sampai dia tak mampu nak letak nama tu. Dia memikirkan kalau dia letak nama anak dia Rosli seperti mana permintaan terakhir Rosli Dobi, bagaimana anak dia nak membesar, nak pergi sekolah, nanti orang akan hina dia, ni anak saudara pembunuh ni, nama apa pembunuh. Fatimah memikirkan semua tu. Tapi Alhamdulillah, nikmat kemerdekaan, sejarah kembali ditulis, kita mula sedar, kembali nampak, kembali tahu siapa pejuang, siapa petualang sebenarnya. Akhirnya Alhamdulillah, Fatimah tak melupakan janji dia. Dia dapat cucu dia letak nama Rosli. Tapi tuan-tuan bayangkan apa yang ditanggung oleh Fatimah ketika itu. Dan keluarga Rosli Dobi ketika itu. Allahu Akbar. Dan Aini, Hajar Aini, jangan lupa. Sampai ke akhir hayat dia, meninggal dunia tahun 2019. Beliau tak kahwin kerana cinta yang besar kepada Allahyarham Rosli Dobi. Ini sebuah kisah kecintaan, kisah perjuangan. Kalau anak muda yang ada markah, yang nak kahwin dah, lebih baik dia tak payah, baik dia kahwin kan. Tapi dia fikirkan agama dan bangsa dia nombor satu. Kemudian sebuah interview yang dibuat dengan Datuk Seri Allahyarham Datuk Seri Wan Abu Bakar. Datuk Seri Wan Abu Bakar mengatakan, selepas Rosli Dobi dibunuh, kami geng-geng gerakan pemuda Melayu Sibu ni dan geng-geng gerakan Rukun 13 ni dipulau oleh masyarakat. Orang Melayu sendiri menghina kami, mengatakan kami ni jahat lah,
kami ni penderhaka lah, sampai diugut, sampai dibu ke mana pun kami pi. Sedangkan kami ni pejuang. Ini Allahyarham Datuk Seri Wan Abu Bakar cerita. So bila saya baca semua tu, baru saya faham kenapa Fatimah tak meletakkan nama anak dia Rosli. Mungkin kerana dugaan dan tekanan mental yang dihadapi oleh keluarga Rosli Robi ketika itu. Itu yang dihadapinya. Dan pengorbanan Rosli Robi berbaloi. Hari ni orang nampak jasa beliau. Dan dipesan kepada mak dia, cik mati nanti, saya mati nanti, selimutkan jenazah saya dengan bendera Panji Kebangsaan Sarawak. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan. Dulu ketika mana Bush, Presiden US pergi ke Iraq, orang Iraq marah dengan Bush ni, Amerika jahat. Tetapi bukan saya nak resist agama bangsa, bukan, tapi saya nak compare. Bila mana orang Iraq ni marah sungguh dekat Bush bila Amerika buat tahanan, buat jahat dekat Iraq, apa wartawan tu buat? Dia buat keluar kasut dia baling dekat Bush tengah-tengah live media, dan dia diangkat sebagai hero Arab. Dia baling kasut dekat Bush. Tuan-tuan bayangkan situasi yang sama, Sir Duncan Stewart macam Bush lah. Orang nombor 1 dekat Sarawak, wakil British nombor 1 di Sarawak. Dan dia dipenuhi oleh para guard dia, askar-askar polis India Gurkha ni. Maksudnya yang rasmi, ada cikgu, ada guru besar, ada pelajar. Rosli Robi tak baling kasut. Rosli Robi tikam mati Duncan Stewart. Ini orang Melayu bila dia marah dan dia berani kerana benar. Dia tak baling kasut. Dia tikam mati. Sebab itu jangan bermain dengan kemarahan orang Melayu. Saya tak suka resis. Saya tak suka wacana saya ni Melayu, saya kurang. Tetapi sejarah tetap sejarah. Kalau kita mengangkat wira lain yang membaling kasut, yes, dia memang wira, dia memang berani. Di celahan itu dia berani, kurang-kurang. Walaupun dia baling kasut, tapi dia berani. Tetapi kita lupa, hero kita bukan baling kasut. Dia tikam perut Duncan Stewart. Dia tikam. Dan ketika itu umur dah 15 tahun, 16 tahun. Ini Allahyarham Mujahid Syuhada Rosli bin Robi yang menghembuskan nafas terakhir di tali gantung pada 2 bulan 3 1950. Pejuang besar yang meniupkan semangat kemerdekaan dalam kalangan kita. Saya nak bacakan dekat tuan-tuan surat Rosli Robi yang terakhir yang dihantar kepada ibu dan ayah dia. Saya tutup dengan yang tu. Boleh? Surat Rosli Robi kepada ibu dan ayah. Ini surat yang terakhir. Surat dia ada 2 yang terakhir. Satu kepada anak bangsa, satu kepada ibu bapa dia. Saya pilih yang paling akhir kepada ibu dan bapa dia. Kepada ibu bapaku yang dimuliai dan ditaati serta dicintai siang dan malam. Selamat berpisah anda-anda ucapkan di atas kematian anak-anda yang dahsyat. Janganlah diingat-ingat dan dirayukan, kerana itu memang sudah nasib dan takdir anak-anda yang tak dapat dielakkan dan dimungkirkan lagi. Peliharakanlah adik dan kakak serta semua ahli kita. Berikan segala pelajaran sama ada sunat atau fardu kepada mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan anak anda. Dari merah tapak kaki dipelihara ayah anda dan bunda sehingga hari perpisahan anak anda. Dan halalkanlah makan minum anak anda. Selimutilah jenazah anak anda. Selimutilah jenazah anak anda dengan Panji Kebangsaan Sarawak. Segala perkakas tulis menulis, buku dan pakaian anak anda itu berikan semuanya kepada adik Aini. Sementara anak kecil Fatimah, berikanlah namanya dengan nama Rosli, sempena memperingati anak anda. Sampaikan salam hormat dan maaf serta selamat dari anak anda kepada ibu tua dan bapa saudara anak anda, ayah anda dan bunda serta ahli keluarga sekalian. Janganlah lupa mengamalkan kebajikan
dan mendirikan sembahyang untuk bekalan istimewa ke alam yang kekal. Sembah salam dari anak anda, Rosli bin Dobi, Mac 1950.